Lepas tu baru nak tidur macam bunyi suami tu, la ilaha illallah. Dulu sebelum kahwin tak tahu pula dia kan macam tu, sebab kita tak tidur dengan dia. Macam bunyi, ada yang bunyi mengunyah. Nyam nyam. Apa yang kunyah orang tu? Ada yang bunyi ngasah gigi kan. Krik krik krik. Tajam gigi ni kak. Ada yang bunyi sopong kapal pun ada. Sampai pagi. Besok tu bini tanya, bang, malam tadi berapa banyak pelabuhan singgah? Yang paling popular bunyi vibe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya kawan di channel ini. Bagaimana keadaan kawan-kawan semua, sahabat-sahabat semua? Semoga dalam lindungan Allah SWT, semoga dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga dilimpahkan rezeki yang halal barokah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kali ini kita akan melanjutkan video part pertama yang kemarin. Ini adalah part yang kedua dan yang terakhir kawan. Bagi teman-teman yang belum menonton part pertama atau pengen nonton video original, sudah saya sediakan linknya di bawah deskripsi. Oke kawan, ini adalah video lanjutan dari ceramah Ustadz Syamsul Debat. Ini adalah betul-betul menjadi Ustadz favorit saya ya. Ustadz Syamsul Debat energik dan lawak banget. Oke kawan, karena ini video lanjutan, supaya kita tidak membuang waktu lagi, kita langsung saja jump ke videonya. Sebab kita diamanahkan kerja daripada kuapa baik kuapa. Macam tu lah. Ini bercerita tuntang. Tengah hari tak sanggup, tak keluar makan sebab nak tengok tonton.my. Nak buka balik drama-drama, nak qada balik malam tadi tak sempat tengok online. La ilaha illallah. Tu nak kena jaga momentum awal, jangan lengah-lengah, jangan sibuk. Lepas tu dia ada 4 jenis bekerja dalam tempat kerja kita. Pertama, nama dia administrator. Sangat mentadbir. Dia masuk on time, balik pun on time. Kadang dia muka pertama kat meja pancakan tu. Tunggu, beratur, dia seorang lain beratur. Lepas tu dia sangat tersusun meja dia kan. Kalau orang usik barang dia tahu. Laci pertama apa, drawer kedua diisi apa, drawer ketiga apa. Sangat kemas. Dan dia ni memang tak suka simpan kerja sebab dia nak meja dia kemas, dia sangat teratur. Yang kedua, nama dia performance. Memang kerja memang gila bab satu punya. Gila-gila kerja. Datang awal, kadang balik tak tentu lagi. Kadang tengah-tengah malam pun balik sebab dia kejar deadline. Bos memang suka kat dia ni. Sebab bagi kerja memang dia buat semua, tak pernah tolak. Nah, meja memang berterabur orang ni. Atas meja ni, bawah meja semua betul. Bawah ni ada apa semua dekat ni, laci, bawah dekat kaki, kat pasu tu pun ada. Dia datang, mana file aku bagi kau tu angkat kaki kau. Dia ingat. Walaupun macam tu, dia ingat. Yang ketiga, kategori pekerja yang ketiga adalah entrepreneurs, maknanya usahawan. Meniaga kerja kat pejabat. Okey kan kawan semua, tak, sekejap je. Tak beli tak apa, tengok dulu. Bagi pamphlet, bagi sampel kuih raya kan. Bagi ni tudung-tudung ni betul. Kalau nak buat aku bawa. Ada kat rumah dah. Stok-stok yang ni tengoklah mana ni. Yang ni sesuai dengan kulit kau. Dia tu dah cerita. Macam-macam kan, lotion lah apa semua, macam-macam. Dia meniaga je kerja dia. Alhamdulillah benda tu tak berlaku di sini. Di tempat lain. Cara gelak pun tahu berlaku kan. Tak je test. Dan yang keempat, nama dia followers. Ikut orang ya. Ada. Kau pergi tak ceramah esok pagi Syamsul Debat tu? Kalau pergi sesama tau. Kan duduk sesebelah. Kalau tak pergi sesama. Kan susah aku seorang jawab kan. Kan kena jawab aku seorang jawab. Pergi sesama. Tak pergi sesama. Ada. Dia ada jenis macam tu. Kalau orang balik lambat, contoh hari tu bos tak ada. Hari ni aku ingat balik awal kot, bos tak ada. Betul ke? Betul ni? Kalau betul aku pun balik awal ni. Cakap betul. Nak balik awal ke balik on time? Macam tu keadaan dia. Dia ikut orang dia. Yang sebenarnya dalam kita bekerja, semua sifat-sifat ni nak kena ada sebenarnya. Tapi ikut kesesuaian. Okay, pertama, momentum awal. Yang kedua, komitmen kerja.
Kerja kita berduduk kat meja kita, kena siapkan. Benda kalau ada kita bangun pun sebab kita nak uruskan berkaitan dengan kerja kita. Intinya itu harus profesional kalau menurut saya. Kita kena syukur tau, kerja kita tak susah macam orang lain. Cuba tengok kerja lagi susah daripada kerja kita. Kita kerja pejabat dengan aircon, kadang demam sebab aircon kuat. Kan, codik ke tak codik, kau pasang 16 kau pakai jaket. Lepas tu keluar tiba-tiba panas kat luar tu demam tu. Cuba slowkan sikit kan, jangan sejuk sangat. Yang itulah kan. Kerja kita senang. Cuba tengok kalau saya pergi dulu kan tempat UPNM kan, kita masuk kamp Sungai Besi kan. Tu tengok askar macam ni lah bang abang. Bila bos dia lalu terus dekat pagi sampai petang. Cuba kita boleh tahan tak pegang tu sampai tak payah sampai petang lah, sejam pun tak tahan tau berdiri situ. Contohnya tiba-tiba CEO arahkan, okey, Puan Maria, contoh bukan nama sebenar. Ada ke Maria? Ada kan? Mana? Okey, contoh okey Maria, you pegang pen ni, you pegang satu buku, you berdiri depan pintu tu. Apa? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tak tahan. Ramai yang meninggal depan pintu tu ni. Tak, sebab kita tak boleh. Kita kerja kita, alhamdulillah kita boleh bangun sendiri. Kita nak minum air sekejap, nak duduk, boleh, tak ada masalah. Contoh saya sibuk kan, haus kita pun ambil air minum. Contoh ni, contoh. Kau nak minum sangat ni, contoh. Itu tu kita buat kerja balik tu. Tak ada masalah, betul. Jangan kita mongot pasal kerja kita. Kan? Itu sebab saya kata tadi, orang kata komitmen kita. Saya pernah tu pergi. Orang tu kerja dekat Majlis Bandaraya Petaling Jaya, berdiri tepi nombor giliran. Ya cik, ada apa? Sap tekan. Tu je kerja dia. Sampai petang kan. Saya kebetulan masa tu dengan asisten saya pergi ada mesyuarat dengan bahagian HR. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Memang budak tu tinggi-tinggi, pakai blazer, baju kurung, free hair. Macam, salam, ada apa-apa boleh saya bantu? Langsung terlupa urusan gitu. Apa hal pula aku datang ni? Keselkah? Langsung tanya, apa hal kita datang? Tanya asisten. Bos itu mesyuarat kat atas. Oh ya, lupa tengok. Dia dengan senyum, dengan layanan dia, nampak? Orang jadi seronok datang. Ha. Lepas tu, tak, saya dah mesyuarat kat bahagian HR. Oh ya ke? Tak apa, cik, ikut saya. Ikut. Dekat yang nombor giliran tu memang ada button lah. Tekan ni. Tapi dia berdiri tu untuk bantu lagi. Tapi dia tinggal kalau sekejap. Dia suruh saya ikut. Kalau cantik ikut saya. Kemana juga sanggup aku ikut. Sampai kat kaunter tu, cik tengah tinggalkan IC, saya pun tinggalkan IC saya. Ni yang lagi 2 orang tak payah, lagi 2 orang lagi tak payah. Oh, yang assistant saya tu tak payahlah. Tapi yang 2 orang tu tak boleh naik lah. Tak boleh naik? Tak adalah, gurau je. Bergurau pula dia tu, tak tahan. Pernah tau. Sampai dekat atas, sampai dekat bilik mesyuarat, tak concentrate tau. Bila lah nak habis meeting ni, Allah kan takut budak tu keluar makan, kan dah tak jumpa tau. Bayang perasaan tu diberi kita macam mana. Tu lah komitmen kerja tau. Tu sebab kan kalau kita tengok, kita pergi ke restoran makanan segera, saya tengok budak sekarang hampir semua restoran lah tiba-tiba macam ni kan, selamat datang ke tut semua kan. Kita kadang-kadang saya marah budak tu. Kita masuk tengok tak ada orang, dia kat tepi tengah mop, terlepas mop tu. Oh papa, assalamualaikum, selamat datang ke buatlah kerja kau memakak lah cakap kan. Pegayat aku ni kan. Komitmen. Cuba kita buat macam tu kat rumah. Kat rumah cuba macam tu. Abang selamat datang ke rumah kita. Macam tu kan. Kau tengok betapa berbahagia suami kau balik. Kau tak pernah buat kan. Betul. Mesti gembira mana kan. Betul. Kau Bisa tak pernah dipraktikkan menyatakan perasaan tau. Perasaan bisa kena bagi. dipraktikkan, kawan. Sekarang ni saya nak tanya, dulu WhatsApp macam mana? Dulu tulis surat kan, burung merpati, lu ingat tak? Berbedak kat surat, ingat tak? Kan, lepas tu dah pakai SMS kan. Assalamualaikum. Kita cuba kompreskan dalam satu mesej, sebab tambah satu mesej kena bayar dulu kan. Sekarang main WhatsApp. Berapa ramai yang WhatsApp suami dia? Ada? Yang biasa? Assalamualaikum. Abang rindu sangat kat abang. Berapa banyak orang tak? Tak ada dah, tak ada. Orang perempuan dia kaya dengan emosi. Mulakan. Betul, mulakan. Betul. Saya pernah tu, budak sekarang kan main bahasa ringkasan je. Saya pergi ceramah dekat UiTM Puncak Alam. Assalamualaikum. Saya memang kalau saya WhatsApp memang ikut betul huruf besar, nama orang huruf besar, koma, jarak. Nama saya ke? Assalamualaikum, di manakah lokasi ceramah hari ini akan berlangsung? Budak tu pun jawab, ha ha ha.
Nak gelak guling-guling. Cik Samsul tak WhatsApp penuh kurang hajar budak ni. Kan budak sekarang main akom, walam, katna. Deh belum. Dah makan belum kan? Deh, buat apa tu? Buat apa tu? Dengan ceramah tu. Dengan ceramah sub SP. Sub ceramah. Maksud dia apa? Siapa ceramah? Samsul. Nama aku mereka. Bab di dawan atau program kai dah macam Thailand punya dah. Disingkatin semua. Jadi apalah salah orang perempuan WhatsApp suami. Sampai tempat kerja kan. Ku satu kan WhatsApp. Benda-benda baik dapat pahala. Assalamualaikum wahai suamiku. Hindu saya kat abang. Bang Hindu saya tak. Sekarang WhatsApp. WhatsApp sekarang boleh tengok. WhatsApp sekarang cepat. Tak, semua terlepas telefon kan macam. Sebab kita tak biasa kan. Tak apa, kita buat dengan benda baik. Pukul 1 nanti kita buat macam ni. Assalamualaikum wahai suamiku. Abang, sekarang masuklah waktu zuhur. Bagi kawasan wang semaju dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Abang jangan lupa solat tau. Doa untuk kita. I love you. Suami pun jawab, Waalaikumsalam. Sesungguhnya abang sekarang ni telah pun berada di saf pertama. Mak dahsyat kan. Dia belum sampai pun dekat dia dah sampai. Pada saf yang pertama masjid ini, alhamdulillah. Jangan cakap abang aja. Ayang pun jangan lupa tau doa untuk kita. Isteri pun jawab, abang, saya cuti hari ini. Suami pun jawab, Allahu Akbar. Dengan gambar nangis. Sebab suami kecewa malam tu tak dapat nak jemaah sesama. Faham? Cuba jangan sangka bohong dengan suami. Kita fikir ibadah kan. Bukan yang gitu-gitu. Faham? Jadi maknanya itulah ceritanya. Komitmen kan, dalam kita, keluarga kita, tempat kerja, komitmen. Kerja betul-betul. Kan? Jangan kita biarkan kita ni bekerja, kita cakap kita pegawai ni, kita cakap jawatan kita ni, tapi sejauh mana kita dah follow dah job description kita. Sepatut kita kena buat ni, kena buat ni dalam tempoh sebulan. KPI-nya kita mesti selesaikan berapa file contohnya. Tapi betul tak kita dapat buat? Kalau tak dapat buat, kena tanya balik diri kita di mana silap dia. Yang ketiga adalah bertanya, iaitu belajar dan juga mengajar. Apa maksud belajar dan mengajar? Belajar benda-benda yang kita tidak tahu, kan? Dan juga mengajar benda yang kita tahu. Yang kita tak tahu, segan tanya. Nak tanyalah yang ni macam mana? Biasa kau buat macam mana? Jangan Tanya. malu untuk bertanya. Yang kita tahu pula, nampak kawan kita salah. Ni saya nak beritahu sikit. Yang ni betul lah you buat ni okey dah. Cuma kalau boleh macam-macam ni. Sebab biasanya ni, oh ya ke? Tak tahu. Tak apa, you ikut. Dan bila dia ikut kita untuk benda-benda yang baik, selama mana dia ikut, maka pahala itu berterusan untuk kita. Dan yang keempat, komunikasi. Komunikasikan setiap perkara yang berkaitan dengan kerja kita. Komunikasikan. Mudah-mudahan dia membawa kebaikan kepada organisasi kita. Maknanya momentum awal, komitmen dalam bekerja, belajar dan mengajar, dan yang keempatnya komunikasikan. Dan kemudian saya nak bagi tips sebagai pekerja-pekerja yang berjaya. Yang pertama, kita mesti cepat, tak boleh lewat lagi dah. Mesti sejajar dengan perkembangan semasa. Sekarang ni pakai teknologi, kita pun teknologi lah. Mengikuti perkembangan zaman. So mana kita nak marketkan macam mana kerja kita ni yang terbaik, buat cara yang paling baik. Kita kena cepat. Macam mana anak kita pun, kita kena adapt dah. Apa yang anak kita tahu hari ni, apa dia trend budak-budak hari ni, kita kena faham. Tak boleh lagi dah, tak ada, ni semua zaman mak dulu tak ada, zaman ayah dulu tak ada. Tak boleh lagi dah. Anak-anak hari ni kita kena adapt. Zaman dah berubah. Sayyidina Umar pun pesan, didiklah anak kamu mengikut zaman dia. Macam tu juga kita nak didik staff, tak boleh dah ikut style dulu-dulu. Lalu di sekitar kita ni masih banyak yang kayak gitu ya, yang budak-budak boleh hari ni anaknya kayak gini buat ya. dulu, Karena fikir dulu di kemudian. zaman saya Budak-budak hari ni nggak ada kayak buat dulu, gitu. fikir kemudian. Dia tak Itu puas hati, nggak dia boleh. berhenti. Ada beberapa kaki tangan kerajaan yang bekerja, yang bertugas di bahagian-bahagian tertentu yang sensitif, di bahagian sempadan-sempadan negara, kan? Bos ni marah, kamu ni apa ni pap, dia tinggalkan tempat tu. Dia tak fikir pun apa nak jadilah. Sedangkan nak kerja dulu susah, macam-macam minta tolong orang lah, itulah inilah. Tapi bila dapat kerja tak syukur. Contohlah kan. Jadi macam kita pun contoh juga. Maknanya kita dalam ni kena cepat. Dulu zaman orang dulu dia sabar. Buat satu perkara tu lag.
Okey, tak tahu tanya. Tak ada segan-segan. Tapi sekarang tak ada lah tanya. Dia rasa ego dia tercabar. Tak, kena buang dah benda tu. Kena buang. Zaman dulu orang masak air pakai kawah, pakai periuk. Pakai kayu api. Kan? Jadi tak dapat nak tidur dah, asap masuk mata. Lepas tu dalam gelak-gelak cedok masuk dalam kolej. Kolej tau kolej. Ada yang generasi baru dia tak faham. Kolej pun tak faham apa. Kan? Lepas tu mana ada 3 in 1 ni, mana ada uncang-uncang, tak ada. Tergapung sobok tu. Tergapung bila minum berselepet mulut kan. Tahu berselepet faham? Maknanya sampai comot lah kan. Kan kalau iklan Milo dulu kan, minum mesti ada tanda sini kan. Kata kenapa minum susu pun mesti ada situ. Kan? Kemudian dah yang moden sikit pakai dapur gas. Dah moden lagi daripada tu. Tak ada lagi dah kayu api. Tekan tunggu je. Ramai pula yang pokak tak terong air dah masak. Boleh pula ceret menyorit. Masalah. Baru-baru ni saya ceramah sempena Secretary Week kan. Lebih kurang awal tahun ni. Dekat Hilton PJ. Ceramah tu. Sebelum ceramah dia yang apa pelayan hotel tu tanya, Cik Samsul nak minum air apa? Kopi apa? Saya pun cakap lah kopi O lah, sebab saya dah lama putus susu. Saya kata. Kan saya cakap macam tu lah kan. Saya memang kopi O, teh O. Adik-adik saya minum O je. Kalau susu perut macam meragam kan, tak tahu macam gastrik, timur macam angin je kan. Jadi ada kopi O. So yang best dia tekan terus tau. Tekan tu jadi macam zaman sekarang macam tu lah. Tekan-tekan tu panas. Tekan-tekan terus jadi sejuk. Tak payah lagi nak tunggu dalam petang kan boleh minum air tu sejuk kan, nak bekukan air batu tak payah. Tekan-tekan tu sejuk. Ni zaman ni kita tak sedar tu, kita tengah pakai. Kita tak sedar ke ya kerja. Itu sebab ada setengah organisasi dia bagi anugerah kan. Anugerah pekerja terbaik. Kat sini ada kot. Pekerja cemerlang. Ada satu organisasi tu saya pergi kan. Dia bagi anugerah pekerja cemerlang tu, saya dapat duit lah. So ramai berebut yang tu lah. Tapi dia tambah anugerah-anugerah supaya ramai yang dapat. Anugerah lain lagi, yang tapi anugerah lain tak dapat duit lah, dapat sijil. Tapi appreciation lah, dapat naik pentas kan. Yang kedua, sijil tak pernah MC tahun dinilai. Makna tahun yang dinilai tu, tahun tu dia tak pernah MC. Gila. Muntah darah pun kerja. Kalau muntah darah ni balik lah. Kan tak dapat sijil lah. Macam tu lah kiranya kan. Yang ketiga, markah SKT 90 ke atas. Markah penilaian bos tu 90 ke atas pun dapat sijil. Maknanya boleh lah macam tu kan. Maknanya tambah nilai, tambah dapat penghargaan. Tapi tu sebabnya yang hadir tadi penting. Sebab bila kita hadir tak sama orang lain ganti. Dan kalau kita tak hadir, orang yang memang jaga kerja dia, dia akan make sure walaupun dia bercuti, orang masih boleh hubungi dia. Weh, yang ni kalau aku cuti, ni nombor private aku tau, kau ambil ni, kau jangan bagi ramai orang pula. Kalau ada apa-apa benda nak, bos nak kau telefon nombor ni. Sebab waktu aku cuti biasa nombor ni aku pakai. Contoh hanyalah dia bagi kat kawan dia. Sebab dia risau. Dan bila kita bagi, jangan risau, memang orang tak call. Yang jadi bila kita sembunyikan tu, masa tu lah macam-macam masalah cari kita tak jumpa menyebabkan orang marah dengan kita. Tahu, hadir kerja. Kadang kena kerja lebih jangan kira. Kadang bos kita kata kan, okey, Azlina contoh. Azlina pun ada. Ada ke? Mana Azlina? Ada lagi Azlina. Manjang kat belakang nama yang aku sebut. Tak pernah kat depan. Depan pun ada. Azlina tolong siapkan kerja ni. Sekarang juga awak buat, siapkan paperwork ni. Dia pun cakap, bos, kalau bagi orang lain boleh tak? Saya sibuk lah. Saya suruh awak kan. Buatlah. Yelah, dia tak marah kat situ tau. Dia marah kat meja dia kan. Si aku kena nyampah tu, lepas tak tengok. Dia marah lain. Orang lain kena. Ni bukan Azlina sini, nampak lain. Apa tak tengok? Semua tak jadi buat kerja. Macam-macam lah aku ya. Ramai lagi orang lain ni kerja. Ni tak siap. Tambahlah kerja baru. Duhai. Tok. Lepas tu ke 5.30. Balik dulu Nak. Balik dulu Nak. Balik lah, aku tak nampak banyak kerja ni. Kena marah lagi. Bla-bla, dia marah tu, balik. Lepas tu telefon husband. Bang, jemput anak balik sekolah, tak sempat jemput dia. Macam-macam lah kerja kena buat. Suami tak berdosa pun kena. Akhirnya pukul 10 malam pun siap tau.
Zap, siap pun. Nyapa, pergi kat meja bos. Nah, ambil patil. Sebab bos dah balik. Tu sebab dia berani buat macam tu kan. Sebab meja kosong beranilah kan. Cuma bos tu ada kan. Nah, ambil pasti kau depan. So panjang perjalanan tu, habis dimaki ni orang tepi jalan tu. Awak nak melintas jalan pun nak melintas ke tidak? Balik orang tu. Tak jadi weh, gila orang tu. Balik rumah tak jadi melintas orang tu. Dekat rumah ayah dah strategi dah. Ayah dah strategi dah dengan anak. Anak-anak semua dah makan Ayah dah bungkus tadi semua dah makan Okey, sekarang pinggan-pinggan semua letak dalam sinki, lepas tu masuk dalam bilik. Kunci pintu. Kau jangan keluar pada bilik walau apa pun bunyi yang kau dengar. Lepas tu dah faham dah mood Azlina ni kat rumah macam mana. Lepas tu tak lama tu, Assalamualaikum. Tak habis marah. Waalaikumsalam. Sabarlah. Apa marah ni? Sabar. Cuba kena kat abang. Boleh sabar? Tak boleh. Tadi abang dah bungkus dah lauk sikit, mungkin saya boleh makan lah apa semua. Saya baik bungkus. Kalau saya masak tadi ni nampak. Saya ingat ni memang confirm dengan ke kan. Tapi bukan sini tau. Azlina tempat lain tau. Lepas tu malam, lepas selesai, lepas 2-3 minggu, lepas 2-3 minggu, hikmah dia dalam mesyuarat pengurusan, mesyuarat staf. Bos cakap, jadi saya ucapkan ada satu berita baiklah. Tahniah sebab ketah kerja yang kita submit hari itu alhamdulillah telah diangkat sebagai ketah kerja yang terbaik dan dijadikan contoh, dan permohonan kita telah pun diterima. Jadi terima kasih banyaklah Azlina. Saya dengar sampai 10 malam begitu. Marah lagi tak Azlina tu? Tolong cakap sikit. Marah lagi tak bila dah kena macam tu? Jadi terima kasih saya dengar sampai ke 10 malam. Yalah 10 tu. Marah lagi ke? Macam tu dia cakap. Tak. Azlina terima kasih tau. Saya dengar sampai 10 malam. Bos. Kita jawab. Tiba-tiba dah berubah dialog dengan. Kita gemar marah tau. Tapi sebenarnya rupanya Allah Ta'ala nak bagi sesuatu yang lebih baik, kita tak sedar. Dan sebabkan itu kita dapat naik pangkat. Sebab bos ingat kita. Dan bos sangat perlukan kita yang boleh settlekan benda tu. Nampak tak? Balik kita cerita. Lepas tu Azlina ni pun cerita dengan suami dia. Bang tadi kan Kak Pejabat ingat tak yang hari tu yang balik lambat buat paper tu kan? Mana boleh tak ingat aku bukan marah itu. Dengarlah ni bang, abang ni. Yelah apa dia? Itulah bos cakap kan, terima kasih, tahniah sebab ketah kerja dianggap sebagai ketah kerja terbaik tau bang. Yelah, terbakar hati ni tak tahulah. Ada suaminya mengajuk kan, sebab sabar kata cakap tadi kan. Orang kata hadir. Yang ketiga, ini adalah zaman aplikasi bukan zaman cakap. Cakap kena kurang. Buat kerja banyak. Ni zaman dia. Jadi zaman apply. Kurang cakap. Kan dalam bahasa Jawa disebut talk is cheap kan. Kerja. Cakap tu kurang. Buat kerja tu. Action speak louder. Tu bahasa Jawa tu lagi. Makna bekerja tu lebih penting. Jangan cakap aja. Itu tanda bekerja tu nampak. Cakap kan laut sedap ni sampai jatuh tudung ke mana sedap tu. Faham. Kan? Kemudian yang keempat, mantapkan keupayaan kita. Mana yang kita lemah, cakap bos, saya ni ada masalah bos. Apa masalah dia? Saya sebenarnya bos, bahasa Inggeris saya okey, bab penulisan, tapi communication skill saya memang weak sikit lah bos. Boleh tak bos hantar segi khusus bahasa Inggeris untuk khusus pertuturan? Boleh, tapi tak ada jauh sangat bos. Okey, kat mana? Singapura. Okey, Singapura. Pergi khusus kan. Kalau tidak kan dia tahu yes, no, thank you, talking about kan. Kenalah pergi khusus. Boleh, mana benda ni mantapkan kemahiran kita. Apa kita lemah kita cakap. Yang tu juga. Kan? Kemudian seterusnya profesional. Maksud profesional, jangan campur aduk tugas kita dengan peribadi. Ada masalah peribadi kat luar, jangan campur dengan masalah kerja. Dan cara tak nak campur, memang kita kat Malaysia ni tak dapat elak. Masalah rumah bawa ke pejabat, tapi selesaikan masalah tu. Biar kita bawa ke pejabat tu dalam keadaan family kita okey. Bergaduh tak bercakap sampai ke pejabat. Menyampah tu lah aku, bini aku kenapa macam-macam lah. Kalau dapat kawan yang baik tak apa lah, sabarlah. Isteri aku pun sama, aku lagi tu. Kenapa lah? Dia beri tak kursi pula. Dia tu bini dia juga kan. Jadi makna kata kita jangan maknanya selesaikan. Ada orang marah saya bila saya cakap macam tu. Kalau macam tu, kalau kita ada kerja banyak, tak bolehlah bawa balik rumah. Boleh bawa balik, tapi jangan tu buat. Settlekan masalah rumah dulu, anak-anak kita. Isteri kita tengah malam kan pukul 10, rasa-rasa semua dah clear, anak dah tidur, isteri kita pun mula relax kan, kita pun buat kerja kita. Tak ada masalah. Maknanya jangan lupa, sentiasa ada masa untuk semua perkara. Yang jadi hal kat kita ni sekarang ni, semua masa kita buat benda tu jadi hal. Daripada rumah sampailah ke pejabat, gadget tak habis.
Untuk tujuan yang tak ada kena-mengena dengan kerja. Kalau ada kena-mengena dengan kerja lain. Komunikasi saja, telefon untuk benda-benda peribadi saja. Itu kena jaga. Profesional. Profesional. Balik rumah, isteri kita berhak untuk dibalas. Assalamualaikum, salam abang. Gitu kan. Cuba buat macam tu hari ni. Kan? Cubalah buat. Abang. Gitu kan. Dibetulkan tudung dia melambai tu kan. Kan tudung lambai kan ada sayap sini kan. Sini tu sini tu. 1, 2, 3. Jadi tudung sayap kan. Dia dulu awal siakap Datuk K senang kan. Sekarang dia tudung baru, tudung kanopi nama dia. Tudung kanopi itu besar betul, buka-buka jadi kanopi kan. Lilit, goyang lempar semua. Lempar lilit. Macam Taliban kan, gulung-gulung. Tak kisahlah kan. Tapi untuk suami kita masalah. Assalamualaikum bang, abang. Bang makan bang? Yalah, macam tu lah. Ini tanya, kau balik bang? Soalannya lagi marah. Dia memang mau balik kau tanya kan. Kau balik bang, habis tak kamu nak pergi. Abang nak minum apa? Dah berapa tahun kau kahwin dengan dia, kau tak tahu dia suka minum apa. Mana nak minum apa, kau ambil lah apa racun tikus apa yang dekat dapur tu buat keluar. Cuba patut tanya, bang saya buat air kopi untuk abang. Abang nak yang sejuk ke nak yang panas? Macam tu tak apa. You want coffee, tea or me? Yang kau tu nak tidur, aku nak air. Betul, macam tu lah. Lepas tu bila dah minum tu puji, ya Allah, sayang terima kasih lah. Tu hutang budi abang. Sedapnya air yang saya buat tu abang. Abang, air kosong je kot. Air kosong ni besar maknanya. Saya tahu tak berapa ramai orang yang mati di Afrika kalau dapat minum air kosong. Wah, keluar statistik kan. Macam tu lah. Tak tu dia profesional. Kemudian iltizam kita. Kita sentiasa memacu dalam diri kita ni nak buat perubahan dalam diri kita menjadi yang lebih baik. Kemudian organize, susun atur kerja kita. Jangan berterabur kerja buat tu, kerja buat ni. Sudahnya satu benda pun tak buat dengan baik. Organize, susun betul-betul. Dan yang last sekali, niat kita mesti baik untuk memantapkan diri kita dalam pekerjaan kita ni. Jangan selesa dengan itu aja. Nanti next time saya datang, saya bawa tajuk Rejuvenasi Minda. Yang itu belum terbit lagi. Saya belum buat buku lagi tu. Rejuvenasi. Rejuvenasi Minda. Rejuvenate yourself, otherwise you harden. Apa maksud rejuvenate? Orang perempuan kena jawab. Wajib tahu. Itulah bila tanya buat muka koma. Tiba darah tak jalan. Itu sebab anak ikut tu. Rejuvenasi kan, rejuvenate kan semua skincare, dia punya barang-barang yang jaga penjagaan kulit. Rejuvenate your skin, rejuvenate your macam-macam lah kan. Kalau shampoo semua rejuvenate. Apa maksud rejuvenate? Maksudnya apa itu? Koma sekali lagi. Bahasa Inggris tadi ya. Maksud rejuvenasi meremajakan pemikiran kita. So, niat kita ni nak sentiasa improve dalam kerja kita. Maka formula pekerja ni dikatakan sebagai formula pekerja champion. CHAMPION. C cepat, H hadir, A apply application. Kemudian M mantapkan keupayaan kita. Professional, P iltizam kita. Kemudian organize, dan niat kita mestilah baik. Dan last sekali sebagai penutup, saya nak lancarkan kempen kita dalam bekerja tu. I am for A huruf besar. I am for A, ingat mati for Allah. I am for you dah lama dah, baru I am for A, ingat mati for Allah. Sebab kalau ingat mati tentu kita takut tak pegang amanah gitu. Buatnya aku mati hari ni kerja aku tak settle dengan sengaja. Ya Allah, Allah Ta'ala tanya aku. Kalau aku mati aku tak jaga isteri aku baik-baik, ya Allah habislah aku. Kata ingat mati. Orang ingat mati, dia tidak akan melengah-lengahkan taubat dia. Yang kedua, orang ingat mati dia akan rajin beramal ibadah. Dan yang ketiga, orang ingat mati akan mensyukuri nikmat walaupun sekecil-kecil nikmat. Kita hidup sementara. Siapa yang fikir dia kerja hari ni, satu hari nanti aku akan jadi yang berhormat. Contohlah kan, kita fikir rasa macam tak, memang sinilah aku kerja. Syukur. Jangan sibuk tengok orang lebih daripada kita. Syukurlah dengan apa yang kita ada. Tengok isteri kita, ya Allah, isteri aku ni walaupun sempong tu sempong, sengit lah, tak berapa ni, tapi dia kan ada time tu cantik, time-time tertentu, cukup lah.
Kalaulah 1000 lelaki nampak satu perempuan je cantik, yang lain tak cantik, oi, payah dunia ni. Sebab kadang kita tengok, pergi duduk dekat terminal mana-mana, terminal bas ke kan, duduk, cuba tengok yang lalu lalang, yang couple-couple tu. Kadang lelaki tu handsome gila, perempuan tu biasa je. Perempuan tu cantik gila, lelaki buruk nyaman. Kadang-kadang macam tu. Tapi kenapa dia pilih? Sebab kat mata dia cantik. Allah Ta'ala dah jadikan demikian. Syukur kenapa kita ada. Biarlah kereta kita tidak sebesar Grand Livina. Kereta kita hanya sebesar Grand Livina. Keren ni. Syukurlah sebab masuk bengkel tak mahal sangat. 300-400 settle. Kereta yang besar-besar, yang mewah tu, masuk lambai 2,000. Lambai tu belum tukar barang. Belum apa-apa lambai tu. Ketut. 2,000. Lambai aja. Tukar barang dia semua dah jadi 3-4 ribu. Biarlah rumah kita kecil. Rumah dia rumah banglo. Time tak ada orang, sunyinya sama. Syukur. Malahan duduk flat, tak ada orang, tetap meriah. Assalamualaikum, salam. Mas belah apa je lah. Ingat kau rumah kita, ingat rumah kita tau. Syukur macam tu, meriah, nampak tak kan? Betul tak? Biarlah jam tangan kita murah, RM50, jam tangan dia RM5,000. Syukur sebab masa ni tunjukkan sama. Orang tak, sekarang ni cuba, tak ada orang tanya kau lah, berapa ringgit jam kau? Tak. Kau berapa dah? Tak habis ceramah ni, kau apa dah? Itu je soalan orang tanya, betul tak? Paling senang. Biarlah wallet kita RM5 beli kat pasar malam, wallet dia RM5,000 beli kat kedai tut. Kan? Syukur sebab bukan boleh masuk almari. Masuk duit pun tak boleh tebal sangat, takut tak boleh lipat. Faham tak? Biarlah kita naik kapal terbang, duduk belakang, kat sayap, kat ekor, kat ekor. Allah, sayap kecil tu yang belakang. Yang dia untunglah bos duduk depan first class. Sayup tengok, bila tak nak turun dia tutup lansir ni, dia ngebelagak. Kan? Syukur sebab apa? Waktu berlepas dengan waktu mendarat sama. Pintu keluar masuk pun sama. Belum pernah lagi buat pengumuman kita akan mendarat sebentar lagi kepada perempuan-perempuan kelas kedua. Saya terjun sekarang. Tak ada. Saya kadang-kadang kan malahan untung duduk belakang sebab kadang. Sebab apa? Sebab dekat dengan pramugari. Kacang ada kacang. Tak kacang mesti dapat betul. Dia tak pernah kedekut, bagus dia orang. Cuma kadang kita tak puas hati lah kadang. Kata bang, dia orang cakap murah. Siapa cakap murah? Satu lebih mahal tak tahu. Pasanglah CD ke apa ke. Bosan ni. Dihiburkan kita dengan buat pengumuman. Macam lah orang terhibur dengan pengumuman tu. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Kapten Azman selaku pilot dan petugas pada ini. Ada orang tanya kau siapa? Enggak ada yang tanya. Dan kita, lepas tu beritahu ketinggian kan. Kita sekarang berada pada paras 35,000 kaki daripada paras laut pesal. Kau takut orang bersesia kat luar. Orang tahu tinggi kau tak cakap. Saya tak pernah tengok bila walau Waimah CEO ITBM, bila dia buat pengumuman tu saya tak pernah tengok dia catat, oh okey 35,000 kaki, okey maknanya lebih kurang. Tak ada orang cantik pun. Jadi syukur aja. Syukur. Biarlah isteri kita berbadan besar, syukur peluk sedap, tu tanda dia cukup makan. Betul. Biarlah suami kita mempunyai ROI, syukur sebab menurut kajian 80% lelaki mempunyai ROI romantik. Boroi lah. Kau tak faham kan? Betul. Iya. Biarlah isteri kita banyak bercakap di rumah, syukurlah tu tandanya di rumah. Dia berada di rumah bukan kat tempat lain. Membebelkan istilah kita kan. Hobi orang perempuan memang macam tu. Tak cakap tak boleh. Hobi dia di rumah adalah berceramah walaupun tak ada tajuk. Biarlah dia cakap kan. Biarlah kita banyaknya kain nak lipat. Bila lah nak ada mesin lipat kain, syukur tu tandanya kita ada pakaian. Orang lelaki jangan sakit kerana tidak lagi. Yang nak tambah bakul, kurang ajar kan. Kita mongot, kain baju kita dah tak muat, syukur tu tanda kita cukup makan. Kita mongot, suami kita tidur berdengkur, syukurlah sekurang-kurangnya dia tidur di sebelah kita, bukan di sebelah orang lain. Itu jawapan mulai malam ni. Abang ni bising ah. Sekurang-kurangnya aku tidur sebelah kau.
Bukan sebelah orang lain. Nak boleh macam ni. Cara tegur nak kena betul, jangan sampai mendaka. Tolong pusing memakar aja, jangan. Derhaka tau. Malaikat akan melaknat isteri tu kalau derhaka pada suami sampai ke pagi tau. Jangan. Cakap elok. You tolong pusing belah sana boleh? Sebab tak tahap pertama bunyi, kedua bau. Tolong cakap tu. Cakap elok-elok. Itu pun lebih kurang menyakitkan kan. Lagi satu yang perempuan, jangan membelakangkan suami di tempat tidur. Menghadap tau. Tahu. Melainkan permintaan khas daripada suami. Kau tolonglah pusing. Aku tak boleh tidur dengan muka ni. Ya macam mana nak tidur? Rambut kambang. Bodak sajuk ponon. Suami baru nak lelap, tak peranjat la ilaha illallah. Ingat lembaga mana lah tidur sebelah aku ni. Kan? Orang lelaki memang senang tidur sebab dia banyak dipikir. Hal-hal dunia ni banyak fikir. Jadi kalau letak kepala hilang. Orang perempuan kadang marah, cakap seorang-seorang aja. Kalau ada TV dia milik sudahnya, TV tu tak siapa tengok. Tidur dah. Betul tak kan? Orang lelaki memang senang tidur. Orang perempuan yang payah, macam-macam prosedur nak tidur. Tak apa ditonyoh lah, makan lah ubat lawa tu, ngap. Ubat lawa. Lepas sebulan muka macam tu juga. Katakan, lepas tu dah gelap dah ni. Nak tidur terkebil. Tiba-tiba bercahaya wajah dia. Sebab dengan handphone, bukan sebab iman dah, sebab handphone. Aduh. Lepas tu baru nak tidur macam bunyi suami tu, la ilaha illallah. Dulu sebelum kahwin tak tahu pula dia kan. Macam tu sebab kita nak tidur dengan dia. Macam bunyi, ada yang bunyi mengunyah. Nyam. Apa yang kunyah orang tu? Ada yang bunyi ngasah gigi kan? Krik. Tajam gigi ni kak. Ada yang bunyi sombong kapal pun ada. Sampai pagi. Besok tu bini tanya, bang, malam tadi berapa banyak pelabuhan singgah? Yang paling popular bunyi vibrate handphone. Macam ni bunyi dia. Cara kau golak pun aku tahu. Tu paling ramai kan. Yang lagi penat pada tu dia ada bunyi hujung tu. Yang lagi penat dia cakap bahasa Rusia. Orang perempuan pernah tak dia tak boleh tidur sampaikan dia duduk tengok suami dia tidur? Pernah tak? Pernah kan? Ya Allah, apalah kau tanggung ni bang? Ya Allah. Climax satu cekik. Letak kat hidung. Hidup lagi tak? Hidup. Sanyap. Ada seorang makcik dekat Rembau. Makcik dah tak dengar dah bunyi pakcik kau time tidur. Sanyap sunyi dah tak dengar. Barulah makcik sadar yang pakcik kau dah tak ada. Jadi mulai malam ni kalau dengar bunyi suami kita, bagi galakan. Teruskan bang. Bersyukurlah dengan. Sebab bahagia, kata-kata akhir saya, bahagia bukannya melihat kepada apa yang kita ada, tetapi bahagia itu adalah sikap kita terhadap apa yang kita ada. Kerja kita ni, itu yang kita ada. Sikap kita macam mana? Kalau kita hargai kerja kita, etika kerja kita, akhlak kita dalam bekerja, kita jaga. Jangan kita sia-siakan. Jadi cukup setakat tu. Terima kasih banyak atas kesudian mengundang saya pada hari ini. Sesungguhnya yang baik itu datang pada Allah SWT. Dan kurang itu punca kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan, sudah kita tonton bersama tadi video dari ceramah Ustadz Samsul Debat. Ya seperti biasa, ciri khas beliau energik dan lawak banget.
Dan tentu saja begitu banyak hikmah dan ilmu yang kita dapatkan dari ceramah beliau, semoga bisa kita amalkan dan kita sampaikan ke seluruh alam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salah satunya tadi kita harus selalu bersyukur dalam segala kondisi, kawan. Jadi itu yang saya simpulkan, harus semangat dan apa yang kita punya kita syukuri. Seperti apa yang beliau katakan, bahagia itu adalah ketika kita bersyukur dengan apa yang ada pada kita. Begitu, kawan. Jadi itu sangat betul sekali kalau menurut saya, karena kalau misalkan kita ini punya banyak hal tapi kita tidak pandai bersyukur, maka kita akan selalu merasa kurang, kawan. Tetapi meskipun kita punya seadanya, punya sedikit saja dan selalu kita syukuri, maka hati kita itu akan merasa bahagia dan merasa begitu banyak nikmat Allah yang sudah Allah berikan kepada kita. Jadi mulai sekarang saya pribadi akan belajar lebih bersyukur lagi terhadap apa yang ada pada saya. Begitu. Oke, kawan, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Bagi teman-teman yang dapat ilmu selain yang saya sebutkan tadi, bisa kawan-kawan sebutkan di bawah komentar. Selanjutnya, apabila ada kekurangan dan kesalahan, itu murni dari saya. Insya Allah akan ada video-video yang lain yang akan saya reaksi, video-video ceramah dari ustadz-ustadz kita, ulama-ulama kita. Terima kasih, kawan. Silahkan di subscribe dan like dan share. Oke, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.